Kita mula dengan bab 1, mengenali sejarah. Apa itu sejarah? Okey, ya, order by order, okey. Baik, sejarah ni sebenarnya adalah satu disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. Masa lampau maknanya peristiwa pada masa lalu yang telah berlaku. Dan penulisan sejarah adalah berdasarkan kepada kajian dan penyelidikan terhadap sumber-sumber sejarah. Cikgu rasa kamu masih ingat lagi tak sumber-sumber sejarah? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak sumber-sumber sejarah yang kamu belajar semasa tahun 4 dulu? Okey. Ingat kan? Ya. Cikgu lag lah tu. Ke saya lag? Cikgu lag ke? Cikgu rasa cikgu okey je. Okey. Cikgu rasa cikgu okey je. Okey. Ada tak tamadun? Tak ada. Okey, bab 1 ni memang tak ada tamadun, tetapi kita akan lihat berkaitan dengan berkaitan dengan sejarah, iaitu tentang mengenali sejarah. Apakah itu tamadun? Nanti kita akan belajar. Okey, apa itu tamadun? Kita akan belajar dalam bab 4. Bab 4. Yang ini bab 1 dulu. Okey. Baik, kalau kita lihat, inilah dia gambaran zaman dahulu, iaitu berkait rapat dengan, ini adalah durbar. Kalau kamu tengok, ini adalah durbar, iaitu mesyuarat. Okey, raja-raja Melayu. Kalau kamu tengok, okey, ini ada raja-raja Melayu. Seperti ini Sultan Selangor, Sultan Abdul Samad. Kemudian ini Sultan Johor. Begitu juga ada Sultan Terengganu dan juga Sultan Pahang dan ramai lagi kat sini. Berserta dengan pegawai British. Ada pegawai British. Ini pun pegawai British. Kalau kamu lihat, memang ini adalah kita kata sebagai mesyuarat. Mengapa mereka bergambar? Mereka bergambar kerana pada waktu ini adalah waktu di mana mereka baru habis mesyuarat, meeting. Baru habis meeting di antara raja-raja dan pembesar-pembesar serta pegawai-pegawai British untuk negeri Melayu bersekutu. Ini gambar dia lah. Ini gambarannya. Habis meeting lah ya? Ya, betul. Nak tunjuk habis meeting lah ni. Bukti bahawa mereka ada membuat mesyuarat. Okey. Dan ini adalah gambaran ketika sambutan kemerdekaan. So, kita nak lihat tentang apa itu sejarah. Kita kerap mendengar ungkapan bahawa sejarah ini sebenarnya membawa banyak iktibar kepada kita. Betul? Contohnya dalam hidup kamu dah tentu ada sejarah di mana kamu naik basikal, lepas tu jatuh. Okey, naik basikal, kemudian bom, jatuh. Kemudian kamu bangun balik. Dan kamu nangis. Kenapalah aku punya lutut ini berdarah ni. Oh, lutut aku berdarah. Nangis pun nangis. Tapi lepas nangis kan, memanglah kamu tak nak naik basikal. Lepas tu selang 2 hari kan, pergi balik ambil basikal tu. Lepas tu kayuh lagi. Akan cuba lagi lah. Bermakna apa? Bermakna walaupun kamu jatuh lagi kan, kamu cuba lagi. Maknanya apa? Kamu akan kata apa? Oh, hari tu aku jatuh sebelah sini. So sekarang aku tak nak jatuh sebelah sini. Aku kena jaga-jaga. Maknanya apa? Kita akan belajar sesuatu daripada peristiwa yang telah berlaku. Itu maksudnya. Macam dalam main game. Kalau kamu main game, mula-mula level 1. Main level 1, mati. Dah tahu dah. Lepas ni, try lagi. Try lagi, level 1. Dah tahu dah kat sini ada orang yang akan tembak aku. Dah menang dah. Pergi level 2. Pergi level 2, kalah pula. Try lagi. Maknanya apa? Kamu akan sentiasa belajar daripada peristiwa yang telah berlaku. Jadi kalau kita lihat di sini, itulah yang dikatakan sebagai apa? Sebagai pembelajaran. Kamu main apa? Main Mobile Legend ke? Main PUBG ke? Main apa ke? Semuanya akan ada mati dulu, betul? Kena tembak lah apa semua. Tapi kemudian kamu main balik dan kamu akan belajar tentang nak elakkan daripada kena tembak. So, itu adalah iktibar
daripada peristiwa yang telah berlaku. Siapa sini? Tak boleh menang sebab ada PMMC. Okey, siapa kat sini lagi yang masih lagi orang kata apa? Main game dan banyak kali kalah, kemudian cuba lagi sampai habis menang. Ada tak siapa-siapa kat sini? Ada? Ada. Oh, okey, baik. Okey, main COD. Okey, baik. Bagus. Okey, bermakna setiap kali kamu main game, kamu akan belajar sesuatu supaya kamu dapat melepasi level-level itu. Betul? Jadi itulah dikatakan sebagai iktibar daripada peristiwa yang telah berlaku. Itu dipanggil sejarah tu. Itu dipanggil sejarah. Jadi sebab itu kalau kita lihat, sejarah membawa banyak iktibar kepada kita. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan sejarah? Bagaimana kita ukur masa silam dalam sejarah? Bagaimana pula kita dapat sesuatu peristiwa masa lampau? Mengapa masih wujud pelbagai tafsiran mengenainya? Dan semua persoalan ini akan terjawab dalam bab ini. Dan secara umumnya, sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Iaitu peristiwa yang telah berlaku. Okay. So, kalau kita lihat di sini, peristiwa masa lalu yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat atau negara akan dikaji oleh sejarawan. Dan sejarawan ialah ahli sejarah yang menyelidiki rekod-rekod lalu dan memuatkan dapatan kajian mereka seperti dalam bentuk buku, monograf ataupun makalah ataupun majalah. Jadi, itulah sejarah. Okey, sebelum kita meneruskan, cikgu nak tanya kamulah sebenarnya berkongsi, iaitu, apakah sejarah? Okey, apakah sejarah? Okey, yang ini kamu kena ingat, iaitu apakah sejarah? Sejarah dalam bahasa Melayu, okey, dia kata istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab, iaitu syajaratun. Syajaratun tu maksudnya apa? Pokok. Syajaratun tu bererti pokok. Jadi sejarah juga dikaitkan dengan salasilah, riwayat atau keturunan, okey, ataupun juga asal usul. Sejarah itu, okey, dari perkataan syajaratun tu, yang syajaratun tu syajarah. Syajarah jadi sejarah. Sejarah iaitu dikaitkan dengan salasilah, riwayat, keturunan dan juga asal usul. Jadi Kamus Dewan pula mendefinisikan sejarah ini. Dalam Kamus Dewan kata apa? Sejarah ini ialah asal usul, keturunan, salasilah, peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat dan juga tambur. Apa itu tambur, cikgu? Baik, tambur itu sebenarnya adalah riwayat dahulu kala. Maknanya, okey, tambur itu kisah dahulu kala. Itu tambur. Jadi, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat ataupun juga tambur. Dan kajian ataupun pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu, yang telah berlaku. Baik, Akif. Baik. Dan dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. History ni sebenarnya bererti cerita tentang seseorang. Dan perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu hysteria, yang bererti penyelidikan. Baik, ada yang tanya, cikgu, Yunani itu bahasa apa? Okey, Yunani ni sebenarnya adalah zaman sekarang ini dalam negara, okey, Yunani sebenarnya dalam negara Greece. Sekarang ni Greece. Yunani ya. Dulu dipanggil Yunani, sekarang ni dipanggil negara Greece, yang berhampiran dengan Laut Mediterranean dan di sebelah
di sebelah Turki. Yang sekarang ni Turki sedang berlaku gempa bumi kan. Iaitu bencana alam, iaitu gempa bumi. Di sebelah Turki itu ialah Greece. Dan Greece itu dulu dipanggil Yunani. Okay, Yunani. So di sini kalau kita lihat ada 4 definisi sejarah, iaitu daripada perkataan Arab syajaratun yang berasal dari pokok, ataupun silsilah, riwayat, keturunan ataupun asal usul. Begitu juga kamus dewan, iaitu berkaitan dengan asal usul, keturunan, peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa yang lampau, kajian atau pengetahuan tentang peristiwa yang telah lalu. Dan dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. Yang ketiga iaitu sejarah ialah history, iaitu cerita tentang seseorang, ataupun dalam bahasa Yunani dipanggil historia, yang bererti penyelidikan. Jadi maknanya sejarah ini adalah sesuatu tentang perkara-perkara ataupun peristiwa yang pernah berlaku. Peristiwa yang pernah berlaku, iaitu dari sudut bahasa Arab, kamus dewan, history daripada sejarah, daripada bahasa Inggeris dan juga daripada bahasa Yunani. Baik. So ada tak apa-apa soalan nak tanya daripada tentang istilah apakah sejarah ini? Ada soalan nak tanya? Not now. Okey, tiada soalan? Tak ada. Baik, bagus. Okey. Baik. Kamu jangan risau sebab sebenarnya cikgu faham kamu semua belum dapat buku teks, tetapi cikgu akan buat grup Telegram di mana semua pelajar perlu masuk, dan cikgu akan berikan sedikit satu latihan. Biasanya latihan itu 1 buku surat atau 2 buku surat saja, di mana latihan itu dalam bentuk nota. Dalam bentuk nota, dan kamu perlu mengisikannya dan hantar semula ke dalam dalam grup Telegram itu. So ini memudahkan kamu semua untuk kamu kena ingat semasa sejarah tingkatan 1 nanti, kamu semua dikehendaki buat nota tau. Cikgu sekolah kamu mesti kata, okey, dah belajar, buat nota. Dah belajar, buat nota sendiri. Biasanya kena buat nota, kena guna pen apa semualah. Jadi bagaimana nak buat nota? Cikgu akan berikan cara-cara bagaimana untuk buat nota. Kamu akan buat nota sejarah. Correction pen boleh bawa ke? Tak boleh. Kebanyakan sekolah tidak boleh bawa correction pen, tak boleh. Dan kalau salah, kamu hanya perlu potong sahaja. Sebab sebenarnya correction pen biasanya akan menyebabkan banyak penyalahgunaan, seperti menconteng menconteng meja, menconteng kerusi menggunakan correction pen. Jadi sebab itu ianya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tapi pen memang boleh digunakan lah. Baik. So itu berkaitan dengan sejarah. Apakah itu sejarah? Okey. Baik. Dan kita lihat di sini. Sebab murid nakal. Bukan murid nakal. Sebab kamu nanti akan tahu kenapa dia dilarang lah. Nanti kamu akan tahu. Baik. Kita lihat di pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Apa itu sejarah? Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. So kita lihat di sini. Setiap sejarawan ini, kalau kita lihat di sini, setiap sejarawan ini sebenarnya akan ada dia punya pengertian sejarah. So kita tengok satu-satu. Contoh Herodotus. Ini gambar Herodotus gambar Herodotus. Dan Herodotus ini adalah berkait rapat dengan, kalau kita lihat, iaitu beliau adalah seorang bapa sejarah lah. Baik, Herodotus kata, sejarah ni ialah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting lah. Tindakan manusia yang penting, dan
okey, sebab dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Maksudnya di sini, Herodotus kata apa tahu? Sejarah ni ialah apa yang manusia buat dan sebab kenapa dia buat. Contoh, kalau kita katakan seperti, okey, apa kita tahu bahawa, okey, Thaqif, okey, telah pun mengetuk pipi dia. Itu tindakan manusia. Mengetuk pipi dia. Apa sebabnya? Kerana rupa-rupanya dia ketuk pipi tu sebab apa? Dia punya mulut tu, gigi tu telah lari ke kiri. Jadi dia ketuk-ketuk-ketuk supaya betulkan balik. Jadi macam itulah yang Thaqif buat tu. Jadi kalau kita lihat di sini, bermakna di sini, okey, sejarah ialah tindakan manusia dan sebab-sebab kenapa dia lakukannya. Contohnya, macam Ryan, kenapa dia menguap? Okey. So Ryan, tindakan Ryan menguap, menutup mulut. Okey, kenapa dia menguap? Kerana dia mengantuk dan telah berlaku sejarah kat situ. Nampak tak? Sejarah ialah tindakan manusia dan sebab-sebab ia melakukannya. Itu kata siapa? Kata Herodotus. Ya betul. Itu dikatakan sebagai sejarah. Kata Herodotus. Dan siapakah Herodotus tu, cikgu? Okey. Siapakah Herodotus tu, cikgu? Baik, Herodotus ni sebenarnya beliau ni adalah seorang sejarawan. Beliau ni adalah seorang sejarawan, okey, iaitu yang mula menggunakan sejarawan yang mula menggunakan perkataan sejarah atau historia yang bermaksud penyelidikan atau penyiasatan terhadap peristiwa-peristiwa silam maupun sezaman. Maknanya dialah yang memulakan perkataan sejarah tu. Tidak. Tak ada DLP. Dan karyanya yang terkenal ialah Histories atau Sejarah Perang Parsi, The Persian War. Okay. Baik. Karyanya ini ditulis berdasarkan kajiannya terhadap peristiwa yang benar-benar berlaku. Jadi kita lihat bahawa inilah dia sejarah penyelidikan, penyiasatan terhadap peristiwa silam. So ini kata iaitu Herodotus. Dia yang buat. Baik, ada yang bertanya tentang subjek DLP. Baik, subjek DLP sebenarnya ianya hanyalah untuk sains dan matematik. Subjek-subjek lain tak ada. Sejarah, geografi masih lagi dalam bahasa Malaysia. Hanya DLP tu hanyalah maths dan juga sains sahaja. Ya. Why? Baik. Itu untuk dibuka kepada pelajar-pelajar yang berminat dengan DLP lah, itu saja. Tak ada. Tidak berlaku. Baik. Satu perkara. Contoh penyiasatan. Contoh penyiasatan. Cikgu nak tanya kamu. Ini apa? Ini apa? Bukan. Bukan. Macam recording. Bukan. Cikgu tak vape lah. Come on lah. Record tape. Videotape, old videotape. Videotape, bukan. CD, bukan. Ini, hard drive, bukan. Ini adalah dipanggil sebagai kaset. Tu dia. That's what I mean. Ini kaset. Dan kaset ni ada apa, cikgu? Baik, kaset ini sebenarnya mengandungi lagu-lagu. Dia tak ada video, dia tak ada gambar, hanya songs. Lagu-lagu sahaja. Bagaimana ianya benda macam ni boleh memuatkan lagu, cikgu? Sebenarnya ini kaset ini dia ada dua bahagian. Mak saya simpan.
Baik, iaitu yang pertama dia ada bahagian sarung kaset ini dan juga ini adalah kasetnya. Di mana dalam kaset inilah ada lagu-lagu yang tersimpan dalam tali-tali yang berwarna brown ni. So bunyi yang lagu-lagu itu disimpan dalam tali tu. Okey, dalam tali itu dan ketebalan dia akan berpusing-pusing di sini ya. So ketebalan itu merujuk kepada banyak lagu dalam ni. Lagi tebal lagi banyak lagu lah sebenarnya. Jadi so dia perlukan kaset player untuk dimasukkan dan dimainkan. Kaset player. Ya. Jadi dia tak panggil kaset reader, dia panggil kaset player. Ya, kaset player. Jadi, ini adalah teknologi zaman dahulu. Teknologi zaman dahulu yang mana sekarang ini dah tak jumpa dah. Zaman sekarang dah tak jumpa dah. Okey, teknologi-teknologi lama ni memang dah tak ada. Okey. So, dia main kat mana? Dia sebenarnya dia main dekat kaset player yang bersambung dengan radio dan ada speaker di tepinya. So, dia akan masukkan ke dalam itu dan juga kemudian dia akan membunyikan lagu. Cikgu ada ke kaset player? Ya, ada. Okey. Dan kemudian satu lagi bahagian dia adalah kaset ni dia ada dia punya inlay. Di mana inlay dia adalah selai kertas yang mana dalam ni ada semua gambar-gambar berkaitan dengan penyanyi itu ataupun band itu beserta dengan lirik lagu. Dia ada lirik-lirik lagu dia. So dia memang kita kata sebagai benda yang dah tak ada zaman sekarang. Zaman sekarang dah tak ada dah. Tapi dulu inilah best. Sebab kita sambil dengar, kita sambil baca dia punya lirik. So ini adalah bahan sejarah yang mana untuk kamu semua kamu tak pernah dengar. Dan ini adalah kalau kamu nak tahu, ini adalah sebenarnya kaset untuk penyanyi yang bernama Santana. Okay. The Best of Santana. Santana ni iaitu daripada kalau tak salah cikgu daripada Brazil jadi. Tapi dia terkenal seluruh dunia, The Best of Santana ni. So ini adalah bahan sejarah. Bahan sejarah yang sudah tak wujud lagi zaman sekarang, tetapi masih dalam simpanan cikgu lagi lah. Masih dalam simpanan. So ini adalah kita kata sebagai bahan sejarah. Cikgu, kaset player boleh guna ke? Boleh? Ya, betul. Ni dia aslian Carlos Santana. Nama dia, pemain gitar utama dia Carlos Santana dan nama kumpulan itu adalah Kumpulan Santana. Ya, betul. Okey. Jadi itu yang berkaitan dengan bahan-bahan sejarah. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Cikgu buka kepada sebarang soalan. Okey. Ada soalan nak tanya? Ya. So cikgu tengok macam ada soalan nak tanya je. Rumah cikgu banjir tak ada? Kenapa cikgu? Tak ada. Itu iaitu sejarah daripada E.H. Carr. Korang ingat nama dia? E.H. Carr. E.H. Carr ni dia kata apa? Sejarah merupakan tindak balas pembaca terhadap penulisan sejarah, iaitu fakta-fakta yang ditulis oleh sejarawan. Dan E.H. Carr ni menulis tentang what is history. Apa itu sejarah. Dan dia kata sejarah ni adalah satu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. So, maksudnya apa ni cikgu? Maksudnya macam ni. Interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta sejarah. Contoh, katakan ini fakta sejarah. Kaset ini fakta sejarah.
So, katakan cikgu ahli sejarah. Cikgu akan buat kajian. Okey, ini bahan sejarah ni. Okey, macam mana kaset ini? Okey, so ini, kaset ini di dalamnya ada tali. Tali dia macam mana cikgu? Tali dia macam ni. Cikgu tunjuk Okey, tali dia macam ni. Ini tali dia. Okey, ini tali dia panjang. I see. So, tali inilah, di dalam tali inilah ada diletakkan lagu-lagu itu. Diletakkan lagu-lagu itu. Okey, dan dalam inilah bila ada reader kat situ, dia akan boleh membaca. You see? So, dia adalah tali yang bersambung. Okey. Tak perlu pun, tak rosak pun. So, caranya bagaimana nak masukkan balik? Kita pusingkan saja, dia akan masuk semula dalam lubang tu. Okey. So, boleh masukkan balik. Ini ahli sejarah. Okey, dia akan berpusing. So, dia ada reader kat sini. Senangnya, ya betul, itu je. So, it's about tali sebenarnya. Okey. Kemudian yang ini, dia punya kaset. Kat sini dia punya inlay dia. Ini hanyalah sarung dia saja. And then di sini adalah dia punya inlay-nya. Dalam tu ada berkaitan dengan gambar-gambar. So, kita akan buat kajian. Ini tentang fakta dia. Okey, ini tentang gambar dia. Tentang logo dia. Okey, The Santana. So, is an interaction. Okey, interaksi daripada seorang ahli sejarawan kepada bahan sejarah. So, bila kita buat kajian, macam ni. So, macam mana nak masukkan? Masukkan ke dalam ruangan ini dan kemudian masukkan kaset ke dalam ini. Supaya dia boleh tersimpan dengan baik. Tersimpan dengan baik. Dan dulu harga dia berapa? Harga dia adalah RM18.90 dulu. Okay, dulu harga dia RM18.90 pada suatu ketika dahulu. Jadi, ini adalah bahan sejarah. Nampak Avengers movie ke apa? Okay. So, daripada sini kita tahu, kemudian kita buat kajian lagi. Ini RM18 dulu memang RM18. Okay, nampak RM18. The Best of Santana. Okay. Mahal ke? Boleh kata mahal jugalah. But nowadays, bahan ni jadi antik. Was it? Yes, worth it. Dan bahan ni jadi antik sebab apa tahu? Nowadays, benda ni jadi rare dan orang jualnya, satu ini orang jual RM250. Nowadays. Satu ni RM250 nowadays. Sebab apa? Dia adalah boleh lihat? Okay. Okay. Sebab dia antik, dia rare. Okay. Dia rare. Sekarang ni RM250 untuk satu kaset ni. Satu ni RM250. So, is an interaction. Nak satu? Tak boleh. Okay. Bila cikgu beli ni, ini back to, I think it's about 20 years ago. This is 20 years ago. Barang ni 20 years ago dulu 20 years ago. So, memang rare lah. Memang rare. Nampak macam baru ya? Yes. Okay. Dan cikgu ada barang yang paling antik. Paling antik yang cikgu pernah ada.